بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Taha pada ayat ke-114, "Ta'ala Allahul Malikul Haq." Maka maha tinggilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Raja yang menguasai segala-galanya, di mana Raja yang sebenar. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Dan janganlah engkau ya Muhammad tergesa-gesa dengan membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Waqul bizidni ilma. Dan doalah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, wahai Tuhanku, tambahkan kekuatan ilmu. Dan doa ini bukan saja khusus untuk Rasul, walaupun bermula kepada Rasul, tetapi kita juga perlu berdoa nak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, doa kita mesti mengikut pada tertib. Kawaidnya adalah tertib. Seperti mana kita berwudu, tertibnya adalah pada rukun wudu itu bermula dengan basuh muka, kemudian niat, kemudian basuh dua tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh yang kedua kaki. Itu tertib, satu basuh, satu basuh. Jadi begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini untuk kita mengetahui tertibnya. Yang pertama Allah kata, "Ta'ala Allahul Malikul Haq." Maksud tertibnya kenal dulu al-haq. Kenal dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-a'la. Sabbih isma rabbika al-a'la, yang maha tinggi. Maha tinggi di sini bukan digambarkan seperti mana sesuatu yang berada di tempat yang tinggi. Sebagian orang menggambarkan maha tingginya Allah itu di atas ufuk yang tertinggi. Itu salah, dia sudah akidatul Islam. Disebabkan maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kepada kehebatannya, kedudukannya sebagai Tuhan yang memiliki uluhiyah dan rububiyah. Wa ta'ala Allahul Malikul Haq. Dia juga adalah Allah, Raja bagi segala raja. Malikul Mulk, yang sebenarnya Al-Haq adalah mutlak, bukan dicipta dengan akal manusia, dan bukan manusia yang seolah-olah menjelmakan Allah Malikul Haq dengan satu jelmaan yang mana jelmaan itu menjadi satu dasar ilmu padanya. Itu bukan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dia sedar, dia yang telah mewujudkan Allah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud, Allah bagi tahu siapa dia. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya hanya aku saja Allah. Sebab apa? Tidak ada Tuhan yang nama Allah. La ilaha illa ana.
Tiada Tuhan yang tiada Tuhan yang Tuhan itu mengatakan tiada Tuhan melainkan aku. Tiada. Kalam Allah Subhanahu wa taala kalam yang azali, qadim, mutlak. Apa maksudnya? Dikaji manusia, dikaji manusia, tidak ada sesiapa pun, tidak ada pernah ada manusia ataupun sesiapa pun dalam penulisan dia mengatakan la ilaha illa ana. Tidak ada. Contoh kita berbahas dengan orang Kristian, lalu kita berbahas dengan satu, kita berbahas dengan kita Allah menjadi dasar dalam dakwah dan ilmu perbahasan. Lalu kita tanya, Allah mempunyai Bible yang Allah mempunyai Bible banyak versi, mana awak banyak sumber. Versi-versi itu banyak sumber. Sebab pelbagai. Jadi menjawabkan luas. Itu kita begitu kan. Cuma kami memerlukan satu saja. Ada Isa mengatakan, La ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang aku. Sebab kamu menjadikan Isa Tuhan. Kamu menyembahnya. Cuma satu je. Adakah Isa menyatakan demikian? Jawabannya tidak ada. Begitu juga sumber-sumber daripada agama-agama yang lain mempunyai kitab-kitab masing-masing. Cuma pertanyaannya, adakah terdapat dalam kitab-kitab mereka? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Jawapannya juga tidak ada. Jawapannya tidak ada. Sekiranya ada, mereka pun menolaknya. Kenapa mereka menolaknya? Kerana itu direka. Apa maksudnya? Ada saja tiada Tuhan melainkan saya ataupun tiada Tuhan melainkan aku. Agama itu pun menolaknya. Mengapa dia menolak? Kerana ketidakpercaya terhadap yang berkata tiada Tuhan melainkan aku. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu bila Allah mengatakan la ilaha illa ana innani ana Allah la ilaha illa ana, sampai hari kiamat takkan mungkin ada lagi kalimat tersebut. Tidak. Contoh, orang itu mengaku Tuhan, ya, tapi dia tak mengatakan la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Dia hanya kata aku adalah Tuhan. Apa maksudnya? Dia tak menafikan Tuhan yang lain. Cuma dia nak beritahu dia juga Tuhan. Tetapi la ilaha illa ana, Allah menafikan ada Tuhan selain pada dia. Itu. Jadi kita lihatlah begitulah. Kalau Allah Subhanahu wa taala qadim azali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kita akan lihat firman Allah itu penambahan ilmu buat kita. Itu. Itu takdir. Wa ta'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yubda ilaika wahyi. Di sini Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi Adam. Adam tu mesti melalui tertib. Kita dah habis dah. Tertib pertama kenal Allah sebagai Fata'ala Allahul Malikul Haq. Tertib yang kedua adalah wahyu turun. Maksudnya adalah ilmu. Wahyu itu adalah ilmu. Wahyu itu adalah hidayah. Wahyu itu adalah nur. Wahyu itu adalah hikmah. Wahyu itu adalah zikrullah. Akan tetapi Allah perintah Rasul wala ta'jal bil Quran. Jangan tergesa-gesa nak menguasainya, nak mendapatkan ilmunya, nurnya min qabl, sebelum Allah telah menetapkan ilmu itu, hikmahnya, nurnya sampai kepada-mu. Apa maksudnya di sini? Yakni maksudnya adalah, ya Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa bermaksud di sini? Tergesa-gesa mahukan ilmu, yang mana ilmu itu adalah satu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala rahsiakan di dalam dirinya. Itu. Apa maknanya di sini? Sebab doa wa qul zidni ilma bukan doa yang berkaitan ilmu biasa. Sebab seorang Nabi Rasul, dia tak dapat ilmu macam orang-orang lain yang dapat ilmu. Kalau Rasulullah mohon ilmu, sama seperti mana selain pada Nabi belajar dan dapat ilmu, maka itu bukan maknanya.
Jadi mesti ada makna yang lebih. Maksud di sini wa rabbi zidni ilma tidak dimaknai dengan ilmu yang mana manusia belajar dapat ilmu itu. Jangan dikatakan sama. Lebih-lebih lagi begitu juga dengan yang kefahaman-kefahaman. Jadi begini, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi kita wala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Tentu Nabi ada sifat tersebut. Mahukan, disegerakan, dipercepatkan ilmu itu. Disebabkan ilmu ini kata ulama, ini bukan ilmu biasa. Tetapi ini adalah satu ilmu khusus ladunni Allah kepada Rasul. Cuma Rasulullah jangan tergesa-gesa mahukan ilmu itu. Mengapa agaknya? Kalau Nabi tergesa-gesa mahukan ilmu-ilmu rahsia ini, sebab Nabi Muhammad SAW, lalu umatnya kita pun akan mengikut sunnah Nabi agar tergesa-gesa untuk dapat ilmu dan bukti. Mengapa? Sebab Rasulullah mohon. Tapi hendaklah kita melihat bahawa Rasulullah mohon kepada Allah akan ilmu ini, ilmu rahsia ini. Sedangkan Rasulullah SAW memang orang yang alim, memang faham agama, sangat-sangat kenal Allah, sangat-sangat kenal akidah dan syariat, dan mengetahui apa yang Allah perintah dan apa yang Allah kendaki. Lalu sebagai tambahan, wa rabbi zidni, tambahin itu tambahan. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW jangan tergesa-gesa mahukan ilmu rahsia ini. Mengapa kita belajar macam ini? Sebab akhir zaman ada orang yang belajar secara fast, cepat, fast track begitu. Ilmu akademik silakan, tapi ilmu agama jangan. Itu bagian zahir ilmu. Yang batin, dia nak cepat dapat lagi. Itu maksudnya. Tanya untuk guru ni, untuk guru itu. Ini untuk guru tasawuf, ini untuk guru tariqah. Bagi ke tariqah ni, tujuannya untuk dapat ilmu ladunni. Apa zikir yang menyebabkan moga-moga cepat dapat ilmu ladunni kata ya. Umat Islam begitu. Mengapa kerana sebab dia berpendapat kalau dapat ilmu ladunni, ilmu yang zahir tak perlu dah. Sebab ilmu ladunni seolah-olah meningkat semua ilmu-ilmu zahir. Bagi dia faham begitu. Kalau dapat ilmu ladunni, tak perlulah buka lagi beli-beli kitab fiqh, belajar-belajar ulama-ulama fiqh, ustaz tu. Sebab apa bila dapat ilmu ladunni, tersingkap tu semua. Dia salah dan dia telah dihasut syaitan. Mengapa agaknya? Kerana telah disepakati oleh seluruh ulama-ulama kita, kalau berkaitan ilmu kitab Allah, dia mempunyai usulnya, dasar, akidah, syariat. Dan kawan-kawan pada kaedah melalui sunnah. Kalau sekiranya dikatakan aku telah mendapat ilmu dan ini, maka kita nak dengar. Cuba kamu tafsir Quran. Tafsir ayat ni, nak dengar. Kalau betul kamu dapat ilmu dan dunia, ini di tangan saya ada satu kitab. Saya buka muka surat 80. Apa yang terkandung dalam muka surat 80? Kalau kamu dapat batu ni, kamu sebelum si buka kitab ni, kamu dah tahu saya akan buka muka surat 80. Kamu dah dapat dah ilmu tu. Maksudnya ilmu dan dunia yang kamu dapat daripada seorang insan, Allah beri terlebih dahulu ilmu itu untuk mengetahui apa yang insan Allah tetapkan. Itu benar-benar dunia. Apa maksudnya gini? Dia begini, setiap di antara kita dia takdir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya Allah berkehendak, Allah bagi tahu takdir buat bulan demi bulan. Itu yang ada kisah para wali. Bahkan Rasulullah mendapatkannya. Bagi Nabi adalah mukjizat. Selain Nabi adalah karamah. Dan dia juga laduni. Seperti mana kisah Nabi-Nya, Nabi Khidir alaihi salam. Betul disebut sebagai Nabi Qadir. Nabi Khidir begitu. Qadir Khidir dibaca. Lalu kita mendapati bahawa
sebelum berlaku, Nabi Khidir telah mengetahui, ataupun Nabi Khadir telah mengetahui kisahnya. Belum berlaku, dia tahu. Jadi soalannya, siapa yang bagi tahu? Allah. Ilmu apa ni? Maknanya sebelum berlaku takdir atas seseorang, dia dah tahu takdir ni. Inilah dunia. Hari ini, ada ilmu dan dunia itu yang Allah beri pada dia. Sekali Allah beri, tersingkap macam-macam. Allah beri malam. Esoknya, dia telah mengetahui ada orang akan jumpa dia, ada orang akan tanya soalan kepada dia. Dia dapat dari itu malam. Oleh kerana itulah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beberapa dari para wali Allah, orang tu datang belum tanya soalan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia jawab dan jawapan dia apa. Dia belum tanya soalan, Syekh Abdul Qadir dia bagi jawapan. Itulah dunia yang kita sebut sebagai daripada ilmu dan dunia, namanya kashful, ilmu kasyaf. Belum tanya soalan, jawapan dah tahu. Lalu terus langsung dengan jawapan. Soalannya siapa yang bagi tahu jawapan itu? Allah melalui ilmu tersebut. Jadi yang inilah di akhir zaman, ada umat Islam tergesa-gesa mahukannya. Kerana mereka berfahaman barang siapa dapat ilmu kasyaf, ilmu laduni, tak perlu belajar dalam ilmu zahirin. Perlu belajar. Bukan sekadar tak mau belajar, menyalahkan ahli zahir orang-orang awam macam kita. Yang lain bila dia rasa dia dah dapat ilmu tersebut, makamnya tinggi. Padahal hakikatnya bukan laduni, bukan kasyaf Allah beri, tetapi adalah dua. Satu khayalannya, yang kedua bisikan syaitan. Bisik, dia macam ni, dia macam ni, jawapannya macam ni. Oh, itu macam laduni dah dia rasa. Padahal laduni itu bukan itu. Kalau sekiranya seseorang tergesa-gesa belajar untuk dapat ilmu laduni, lalu tiba-tiba dia rasa dia dah dapat. Jangan kaedah tergesa-gesa. Itu langgar adab. Allah pun larang Nabi itu, tiba-tiba dia dapat melebihi Nabi. Apa maksudnya? Tanpa beradab dengan Allah, dan dia dapat laduni. Sedangkan Rasulullah sebelum nak dapat ilmu laduni, ilmu rahsia ini, Nabi Allah ajar adab dulu. Wala ta'ajal bil Quran. Jangan kamu tergesa-gesa nak menguasai ilmu Quran ini, sebab ilmunya sangat luas. Jangan tergesa-gesa. Kuasai dulu ilmu dengan apa yang aku wahyukan padamu, ya Muhammad. Kuasai itu. Contoh kita belajar kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS seorang Nabi, seorang Rasul. Allah beri ilmu kepadanya dengan ilmu yang banyak. Tetapi bila ada kaitan ilmu yang ada pada Nabi Khadir, ini lebih luar biasa. Dia dah dicari dan dia nak belajar. Cuma kita lihat sifat Nabi Musa AS, tergesa-gesa dia, tak sabar. Sedangkan Nabi Khadir pun nasihat, ya Musa, aku khawatir kau tak boleh nak belajar dan mengikutku kerana kau tak mampu untuk sabar. Kata Nabi Musa, insya-Allah aku akan cuba sabar. Ini Nabi Rasul ni. Kita bukan Nabi Rasul yang cepat-cepat. Kerana ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW tahu di sisi Allah ada ilmu rahsia. Mengapa agaknya? Kerana ilmu ini Allah pernah kurniakan kepada para Nabi Rasul yang terdahulu. Antaranya siapa? Nabi Ibrahim AS. Sehingga Allah sebut bahawasanya demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami di langit dan juga di bumi. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim Allah perlihatkan melalui ilmu laduni kasyaf yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, tersingkap. Kata Abdullah bin Abbas, tersingkap. Kalau Nabi Ibrahim tengok bumi sampai lapisan yang ketujuh. Kalau dia tengok langit sampai langit yang ketujuh. Itulah dunia. Ya, apa yang dilihat sebagai ilmu. Siapa yang memperlihatkannya? Siapa yang meningkatnya semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ada juga para Nabi Rasul yang lain pun mendapatkannya.
Jadi ini giliran Rasulullah SAW kerana Nabi mengetahui rahsia itu. Dia seorang Nabi, seorang Rasul tahu Allah memiliki rahsia antara ilmu rahsia. Dan Allah tidak pernah mengharapkan untuk meminta kepada Rasul akan ilmu rahsia ini. Allah tak mengharapkan. Apa dalil Allah tak mengharapkan? Wahai Muhammad, katakanlah, ucapkanlah, mana Allah tak mengharapkan untuk mendapatkan ilmu ini. Cukup bisa dinikmat, tapi mengikut tertib-tertibnya. Jadi mengapa agaknya Allah larang Nabi jangan tergesa-gesa? Kerana bagi Rasulullah dah terlalu zauq, yakni maksudnya sampai pada puncak rasa. Itu nama zauq, puncak rasa. Ini adalah kerinduan yang mendalam terhadap rahsia tersebut. Ini Rasul. Nabi terlalu rindu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Salah kepada Rasulullah? Tidak salah, kerana Allah tidak pernah pun mengharamkan, melarang Nabi untuk meminta. Cuma Allah kata, jangan tergesa-gesa minta. Ikut pada aturan yang terlebih dahulu. Disebabkan apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan takdir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah takdirnya. Disebabkan tergesa-gesa di makhluk. Atau Allah mengubah takdir kerana kehendaknya makhluk. Tidak. Kalau sekiranya Allah mengubah satu takdir kerana kehendaknya makhluk, maka apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh terpisah dengan ilmunya yang sempurna. Berubah kerana ilmu yang tidak sempurna. Itu. Macam makhluk bolehlah hari ini boleh kata pergi. Esok kata tak jadi nak pergi kerana awak dah tahu risiko kalau pergi. Macam mana kita ni nak pergi ke Iran ni, Tehran, kan kita dah nak jalan-jalan kat sana. Memanglah itu sebulan lepas. Ini dah perang-perang ni tak jadi dan nak pergi, kita dah nampak. Kalau sekiranya yang kita mengetahui akan berlaku demikian, risiko ni besar, berbulan-bulan dulu kita akan kata dah sesuai pergi sebab berbulan-bulan dalam beberapa bulan akan datang berlaku peperangan. Sebab kita tahu. Kalau sekiranya seseorang itu tahu pesawat yang dinaiki akan jatuh hari itu, takkan dia nak naik itu. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala nak mengubah disebabkan keinginan hamba. Tidak. Oleh kerana itulah kehidupan manusia, hamba kena tahu Allah tertibkan dengan qada dan qadar. Allah tertibkan maksudnya tengok saja diri kita. Kita tidak akan mungkin lahir terus usia 2 tahun, 3 tahun, melainkan lahir 1 bulan, 2 bulan. Tak kala mana dah 9 bulan dalam perut kita. Kehendaknya itu. Kita tak pernah jumpa bapa 40, anak pun 40. Anak kandung dia. Muka lebih kurang adalah awet muda bapa ada. Pakai susu. Contohnya. Ini siapa ni bapa aku? Ui, nampak muda macam kau. Ini siapa? Ini mak aku. Dah aku ingat kau punya mak aku. Ini contoh adalah. Tapi kita kena tahu kalau itu kehidupan manusia khususnya tidak demikian. Dia tidak akan mungkin dapat lompat. Sekarang umur 40, lompat ke umur 50. Orang yang umur 50, dia pun kembali ke usia 40. Tidak ada. Dia boleh kembali dengan penulisan, dengan pendustaan, kebohongan. Tapi dia tak boleh dengan secara realiti hakikat diri. Orang boleh tanya waktu usia saya baru 40, padahal dia dah 50. Boleh kan? Waktu umur ni, umur dia 60, padahal baru 40. Boleh kan? Tapi hakikat realiti itu takdir Allah mustahil berubah. Apa maksudnya? Bila saja usianya 40, dia mengaku usia dia 50, Allah ubah diri dia jadi usia 50. Itulah ayat ini. Oleh kerana itulah setelah Allah menyebut, Fata'ala Allahul Malikul Haq, wala, jangan. Kerana engkau tidak akan dapat mengubah pokok dan kodarku yang Muhammad, maka jangan tergesa-gesa. Kerana apa?
wala ta'jal bil Qur'ani min qablu. Kau belum juga sebelum diputuskan dan didatangkan kepadamu ya Muhammad. Tunggu aja. Apa maknanya? Ilmu yang kau harapkan itu ya Muhammad, pasti aku akan memberinya tak kala mana kau telah merasai wujudnya ilmu itu pada diriku. Ada dalam rahsia. Maka ya Muhammad, aku akan memberinya kepadamu. Cuma jangan tergesa-gesa meminta untuk menguasai ataupun mendapatkan ilmu itu. Disebabkan apa? Kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala turunkannya seperti mana turunnya Quran. Munajjaman, berperingkat-peringkat. Agar dengannya memudahkan untuk kita menyimpan, memahami ataupun menghafal ilmu tersebut satu persatu mengikut peringkat-peringkat. Contoh, kalau orang tu mula menghafal, mesti dia akan mula hafal surah Al-Fatihah. Dia tidak akan hafal surah-surah yang lain. Tertibnya gitu. Sehingga bila kita solat, tertibnya baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, bukannya surah yang lain. Bukan kita baca Malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas, alladhi yusisu fi sururin nas, minal jinnati wan nas. Lepas tu baca Fatihah. Kan terbalik dan ikut tertib. Itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ke Rasulullah ta'jal bil Quran min qablu, sebelum telah diputuskan diwahyukan kepadamu ya Muhammad, disebabkan apa? Sebab turunnya ilmu dan juga hikmah ini dia tersusun rapi mengikut urutan tingkatan tentang kedudukan martabat derajat seseorang. Bagaimana Rasulullah mengetahui Allah akan mengangkat derajat Nabi, kedudukan Nabi? Sebab Allah bagi tahu dekat Nabi. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Sungguh-sungguhlah kami akan mengangkat namamu setinggi-tingginya. Kenapa? Kerana kau yang paling mengetahui. Kau yang paling takutkan Allah. Kau lah yang paling mengenal Allah. Engkau lah yang paling itu, paling ini. Itu وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Oleh kerana itu, kalau ditanya siapakah yang sempurna ilmunya daripada ilmu-ilmu manusia, jawapannya Rasulullah. Siapakah solat yang paling sempurna? Solatnya Rasulullah. Siapakah puasa yang paling sempurna? Puasanya Rasulullah. Sehingga nama Nabi, segala sifat-sifat mahmudah, dialah yang mengungguli. Tidak ada nama yang lain melainkan Rasulullah SAW. Siapakah penghulunya? Sayyidul Anam, penghulu di alam semesta ini seluruh makhluk. Jawapannya Rasulullah. Tidak ada nama lain. Namanya Muhammad Rasulullah SAW. Jadi begitu juga di sudut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan pelbagai jenis ilmu kepada Nabi, sehingga Nabi pun tahu antaranya ilmu asrar, antaranya adalah ilmu sir, antaranya laduni seperti mana Allah memberi kepada Nabi Khadir. Mengapa agaknya? Kerana di sudut ilmu takkan Nabi Khadir lebih alim berbanding Nabi Muhammad. Keindah begitu. Bagi sebahagian ulama-ulama kita, dia mendalami memperhalusi Quran, lalu dia kata, Nabi tetap yang paling alim. Bukan Nabi Khadir. Lalu oleh kerana itu, Nabi Khadir diberi ladunni, takkan Rasulullah yang paling alim, tak ada ilmu. Bahkan tidak ada orang yang paling alim, mereka Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana para Nabi Rasul yang terdahulu sekadar bersabda kepada umatnya yang mana sabdaan itu hanya sedikit. Contohnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi itu, Nabi ini, Rasul itu, Rasul ini. Tidak meluas, melainkan yang luasnya adalah melalui Rasulullah. Nabi bila cerita Nabi Yusuf alaihissalam, tidak pernah Yahudi Nasrani tahu cerita itu secara sempurna. Apa maksudnya? Ilmu Rasulullah lebih-lebih. Begitu juga, rupa-rupanya orang Yahudi, dia tidak tahu kisah Nabi Khadir. Dia tak tahu. Dia ada Taurat. Tapi dia tak tahu tu Nabi Musa mempunyai seorang guru yang bernama Khadir. Dia tak tahu tu. Orang Yahudi. Lalu Rasulullah cerita kisah itu. Jadi maksudnya, maka itu adalah salah satu daripada
kehalusan kehormatan ilmu, di mana pastinya Rasulullah SAW diberi oleh Allah ilmu tersebut. Cuma jangan tergesa-gesa. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilayka wahyu. Dan begitu juga bukan sekadar itu. Rasulullah SAW pasti dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti Nabi diterima permohonannya. Apa maksud? Rindu Nabi terhadap ilmu rahsia tersebut pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi kena sabar sampai waktunya. Allah sekali dia bagi ilmu laduni, Nabi tahu macam-macam. Ilmu laduni ini dia tak sama seperti mana ilmu yang lain-lain. Sebab ilmu yang lain-lain, kalau ada 10 bab, kita kena tahu bab pertama dulu. Jangan loncat terus bab itu 10, 9 bab dah kita tahu. Kaedah itu, kaedah ilmu. Seperti mana contoh kita belajar baca Quran, kaedahnya belajar dulu bagaimana cara nak baca Quran. Hurufnya, kalimahnya, cara penyebutannya. Sebab itu kita kena belajar sebutan cara bahasa Arab. Makhraj, sifat huruf. Lalu dah selesai kita belajar, itu yang macam muqaddam, qiraati itu, a, i, u, sampai dah satu peringkat, kita pun mula belajar Quran. Macam peringkat, begitu. Jadi orang yang mencari ilmu pun kena melalui peringkat begini, kerana ilmu ini dah masuk hidayah daripada Allah. Jadi kalau berkaitan ilmu ini, hidayah ilmu, hidayah ilmu. Bila Allah memberi hidayah ilmu, orang itu pasti sangat-sangat mencintai untuk menuntut ilmu. Cuma tertibnya, dia tidak boleh tergesa-gesa untuk menguasai ilmu. Kerana apa? Allah menetapkan baginya kefahaman tersebut. Keedahnya begitu. Oleh kerana itulah kita lihat Rasul, para sahabat, tentang hukum hakam dan ilmu Islam. Hari ini dia, besok tidak. Hari ini tidak, besok dia. Ada perubahan. Mengapa agaknya? Kerana kefahaman ilmu. Itu yang ada di Quran, nasam mansukh. Itu yang ada hadis Rasulullah, nasam wal mansukh. Kerana apa? Mengikut pada keadaan kefahaman dan juga praktikal amal Islami pada ketika itu. Contohnya, ini contoh. Tapi orang ini langgar contoh ini sebab dia faham lain. Nabi pernah melarang seseorang menziarahi kubur. Satu. Yang kedua, Nabi kata Allah melaknat perempuan menziarahi kubur. Dua hadis yang lain untuk perempuan pula yang tahu umum itu semua. Tak boleh ziarah kubur. Mengapa agaknya Nabi larang ziarah kubur? Dulu-dulu, waktu awal Islam di Madinah, bila ziarah kubur, dulu-dulu punya kubur bercampur dengan kubur musyrikin. Bila pergi kuburnya bapa dia mati kafir, lalu dia doa, ya Allah, ampunilah dosa bapa. Lalu Rasulullah pun larang jangan pergi. Sebab apa? Waktu itu tak tersusul lagi. Ilmu. Ini sebab ilmu. Tapi bila dah tahu tentang akidah Islam yang sebenar, bahawasanya Allah melarang orang yang mati kafir, yang syirik, lalu berdoa kepada Allah agar Allah ampunkannya, dah tahu Islam, lalu kata Rasulullah, dulu aku melarang kamu jangan menziarahi Musa, sekarang ini ziarahi dan sunnah menziarahi. Kerana apa? Kerana sahabat dah tahu, dah ada ilmu. Dan ada perubahan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Lalu mengapa Rasulullah SAW sebut demikian? Sebab perkara itu berat. Allah melaknat. Maksud Allah melaknat adalah pada awal Islam dulu, perempuan pergi ke kubur, dia itu histeria. Bahasa ini. Sehingga mencakap golek-golek. Itu bahasa histeria. Selain pada itu panggil apa? Ini perempuan ni, jerit-jerit ni. Dia tak boleh pergi. Pergi dia, tak kenal diri dah. Bukan, nak panggil apa? Ada satu istilah orang lain tu sebut dia. Lebih pada melacau ni.
Itu ada di Rasulullah SAW sebab Nabi kata perbuatannya menyebabkan ahli kubur tersiksa. Jadi Rasulullah larang sebab apa? Kenapa agaknya Allah laknat? Kerana perbuatan itu. Tapi bila kelompok Islam dah faham, Nabi dah dia jangan kamu sekian-sekian kerana itu ada kesan jahiliyah. Sebab orang jahiliyah kalau mati mengamuk dia. Ngamuk ni maksudnya tak kenal diri lah. Apa? Dia akan sebut itu, dia akan sebut ini. Macam-macam lagi. Sehingga bercakap muka, sehingga mengoyak-oyakkan pakaian dia. Macam itu. Kita pun lupa lah apa istilah lain. Sebab kita selalu banyak cakap orang putih ni. Ada satu istilah saya pun lupa lah. Nabi larang. Lepas tu Nabi tak larang. Kenapa perempuan Islam dah faham. Dan tak buat begitu. Tak ikut ada resan jahiliyah. Lalu silakan baik lelaki, baik perempuan. Jadi apa maksud? Sebab tengok ilmu. Bahkan kalau kita lihat secara halus tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Rasul sehingga yang terakhir adalah laduni itu sehingga Rasulullah tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan laduni itu kepada umatnya sahabat Rasulullah. Nabi tak tergesa-gesa, Nabi dah dapat ilmu rahsia. Tapi Nabi tak tergesa-gesa nak bagi. Kenapa? Kerana ilmu yang pertama bukan ilmu yang ini. Ilmu yang utama adalah apa yang Allah wahyukan yang menjadi dasar dalam agama Islam. Dasar dalam iman. Yang menjadi dasar. Apa maksudnya? Ini orang hari ini mengkaji ilmu itu, mengkaji ilmu ini yang rahsia-rahsia. Sehingga tanpa dia sedar perkara yang Allah pun dikaji dalam amal. Ataupun perkara yang hanya Allah saja yang tahu, lalu tiba-tiba dia pun tahu. Ada ilmu dari Islam, jawapannya daripada para salafus salih, sehingga ke ulama, sampai di kiamat ulama-ulama Islam. Kalau ditanya soalan itu, jawapannya Wallahu'alam. Tiba-tiba ada di antara kita soalan yang sama, ada pula jawapannya. Padahal di kalangan ulama telah disepakati Wallahu'alam. Memang ada perbahasan. Tapi perbahasan itu bukan menjadi dasar dalam Islam untuk mengambil menjadi satu hukum yang muhtamat. Sehingga macam menjadi satu perkara yang wajibul wujud ataupun menjadi seolah-olah jadi hukum Islam. Saya bagi contoh mudah. Apa yang berlaku sebagian yang di kalangan umat Islam tergesa-gesa mengatakan apa yang sedang berlaku ini semua adalah termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Padahal tidak termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Apa yang berlaku peperangan itu semua adalah tanda-tanda kiamat kata Rasul. Tetapi tanda-tanda kiamat yang besar belum masuk lagi. Begitu juga Imamul Mahdi, begitu juga dengan Dajjal, begitu juga turunnya Isa ibn Maryam. Itu semua adalah ayatus sa'ah ataupun disebut asyratus sa'atul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Kata ulama di Syahidah, tanda-tanda kiamat yang besar seolah-olah kamu tidak akan berpeluang berada pada zaman tersebut. Mengapa agaknya? Kerana kamu masih lagi buat operasi dengan kajian-kajian dan juga teknologi-teknologi kamu. Kenapa? Kerana bila datang yang akan tanda-tanda kiamat yang besar, teknologi lumpuh. Ilmu kemodenan hari ini lumpuh. Apa maksudnya? Tak mampu untuk mengkajinya. Kenapa? Contoh mudah, turunnya Isa. Rasulullah kata turunnya Isa ibn Maryam. Satu. Walaupun orang kata Isa ibn Maryam ni dah turun. Lalu kita kata, awak sebut itu muktamad ke? Bagi saya muktamad. Kalau muktamad, jangan baca hadis sekerat. Baca bagi habis. Apa maksudnya? Bila turunnya Isa ibn Maryam, habis salib di atas dunia. Tidak ada satu batang salib melainkan dia hancurkan. Begitu juga dia akan bunuh semua babi. Begitu juga dia akan hapuskan sistem cukai.
Sekarang ni kamu bayar juga ada, maka Isa bin Maryam dah turun. Jangan tergesa-gesa sebab apa, ini adalah salah satu pada asratus sa'ah yang besar, kubra. Ini tidak akan dapat difahami, dikenal dengan akal. Kerana apa? Ini semua rahsia Allah. Mana boleh difikir rahsia Allah Subhanahu Wa Taala macam kita fikir yang bukan rahsia. Pernah satu ketika guru saya dalam satu halaqah, begitu juga dia kata, orang ini bincang tentang Imam Mahdi. Padahal sebenarnya perkara itu termasuk rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kerana muncul Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah itu, ini termasuk kiamat yang besar. Kiamat yang besar. Bila jadi masuk kiamat yang besar, apa yang kamu faham, apa yang kamu fikirkan, itu bukan Imam Mahdi. Kamu hanya mengenal Imam Mahdi apabila kamu percaya mengimpulkan semua hadis-hadis Rasul dan menjadi satu rumusan. Baru kamu akan faham satu Imam Mahdi. Mengapa agaknya? Lalu dirumuskan oleh ulama-ulama. Kalau betul untuk Imam Mahdi, semua berkasih sayang. Orang kafir pun sayang dengan dia. Sebab dia berlaku adil. Turunnya Isa, Yahudi, Nasrani, semua sayangkan Isa Ibn Maryam sebab dia berlaku adil. Semua. Ini rumusannya. Dan begitu juga bila ada yang turun Isa, ada yang Imam Mahdi, tidak ada penyakit-penyakit yang meribah. Begitu juga tidak ada lagi kejahilan-kejahilan kerana dia akan membimbing kamu. Ini adalah rumusan pada hati Rasulullah. Bahkan dunia Islam membantu. Disebabkan ada Islam, orang lain jadi selamat. Hilang segala mudarat, bahkan ramai-ramai yang masuk Islam. Itu yang Quran itu. Ini Isa bin Maryam dah ada. Ramai ni orang dari kitab nak masuk Islam. Sama ada sebelumnya Isa bin Maryam wafat ataupun mereka sendiri sebelum mereka wafat. Nak Islam. Mereka tak cari lain. Mereka cari nak Islam. Jadi hari ini agaknya ramai kan nak cari Islam. Untuk Islam tidak ada. Kalau ada Imam Mahdi, semua berkasih sayang. Bahkan kalau ada Imam Mahdi akan menjadi imam di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, dan semua imam nak dia jadi imam, maka itu adalah Imam Mahdi. Dan semua akan bayar. Dalam satu riwayat kata Rasulullah, tidak ada seseorang memandang Muhammad bin Abdullah ini, iaitulah Imam Mahdi. Semua sayang, cinta, rasa kasih. Dan selamat perjalanan orang untuk menunaikan haji, umrah. Bahkan orang kafir bercita-cita untuk bertemu dengan dia. Yang jadi kasih. Apa maksudnya di sini? Dunia akan menjadi aman. Mahukan dia menjadi ketua. Mahukan tidak dia berbicara. Itu barulah bentuk asyaratus sa'ah. Tapi itu asyaratus sa'atul kubra. Jadi kalau tidak ada, maka jadi sughra, masih kecil. Masih kecil. Jadi itu adalah contoh-contoh yang saya berikan itu adalah contoh ilmu ladunni yang Allah beri kepada Rasulullah. Ketika Imam Mahdi turun dan Nabi Isa ini semua adalah ilmu ladunni. Begitu juga ilmu ladunni yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Rasulullah adalah Lailatul Qadar. Kerana di Mekah tidak ada kisah tentang Lailatul Qadar itu, walaupun surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar turun di Mekah. Tapi kisah Lailatul Qadar setelah ada puasa Ramadan di Madinah, akhir Islam di Madinah, baru Nabi cerita fadilat Lailatul Qadar. Mengapa? Kerana Allah beri ilmu Nabi rahsia tentang ilmu Lailatul Qadar. Sebab Nabi kata antara rahsianya 10 malam terakhir ataupun akhir pada Ramadan, maka terdapat satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan bagi orang yang beramal. Ini apa? Ini ladunni. Begitu juga bila datangnya Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini adalah ladunni. Dan ini tak pernah Rasulullah sebut waktu Nabi dakwah di Mekah ataupun awal Islam di Madinah. Tidak. Setelah Allah beri, barulah Nabi beritahu. Jadi ini ladunni. Mengapa agaknya? Sebab asalnya rahsia. Tentangnya Lailatul Qadar, dia adalah rahsia. Walaupun kita hari ini pun bertanya sesama kita, agak-agaknya tahun ni Lailatul Qadar malam berapa? Saya rasa malam 27.
Udah, saya pun rasa mana dapat itu. Rasa sebetulnya. Tanya kawan yang lain itu pada, saya tak fikir itu pada semua, sebab tak tahu. Saya amal di sebelum malam terakhir. Yang ini pula, saya rasa itu pada itu malam 21 dah. Jadi semua rasa semua tidak boleh mempunyai pendapatnya muhtamad. Lalu Rasulullah Allah beri satu rasa pasti ada dari itu kota. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi Nabi bagi tahu pada umatnya agar umatnya itu bersungguh-sungguh mencarinya. Itu yang Nabi pun bersabda, carilah dari itu kota pada 10 malam yang terakhir. Kerana itu jaga tabiat Nabi. Kalau Nabi sendiri terus bagi tahu, carilah itu kota pada tahun ini jatuh pada malam 27. Secara tabiat kita manusia 27 aja kita berkumpul. Tabiat contoh begitu. Jadi insyaAllah nanti kita sambung masalah dalam surah Taha itu. وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا disebabkan apa? Kerana ilmu ini bukan khusus dari Nabi. Tapi melalui Nabi kita pun dapat sebagai ladunni. Betul. Ladunni satu dua jalannya. Satu ladunni langsung daripada Allah kepada kita. Tetapi bukan melebihi ilmu Nabi. Bukan. Yang kedua ladunni itu asal muasalnya Allah beri ke Nabi. Lalu Allah SWT izinkan Nabi sampai kepada umatnya. Dia bersifat rahsia. Oleh kerana itu, bila Rasul cerita tentang solat, ada solat secara zahir. Tapi mesti ada untuk solat Nabi cerita secara batiniah. Batiniah itu dan demi itu rahsia. Contoh datang sahabat. Dia solat memang dah tahu solat sebab Nabi dah tunjuk solat. Berdiri, rukuk, sujud, bermula takbir, diakhiri dengan beri salam. Ya, dipahami. Baca, tasbih. Nabi pun dah ajar semua. Tapi sahabat ni bila dia dah Nabi dah ajar, dia dah tahu. Cuma dia nak lebih lagi. Lalu Rasulullah tak kedekut kalau orang minta, Nabi beri. Ya Rasulullah, bagi wasiat dah tentang solat. Lalu Nabi kata, untuk membina khusyuk, rasailah solat kamu macam solat muattib, macam solat terakhir. Selamat tinggal dulu solat. Itu membina khusyuk kamu. Itu salah satu jalan yang maka apa yang disabdakan Rasul ini ladun ni. Mengapa dia ladun ni? Disebabkan ini tidak ada secara zahir demikian malaikat Nabi beritahu bila bukan nak tahu. Nabi akan beritahu. Wallahu ta'ala bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.